So hakikat adalah nutrition untuk badan, nutrition untuk badan kan, nutrition untuk badan fizikal kita. Jadi energi nak kenyang, of course lah, kenyang tu sebab antara penyerahan diri, untuk tenaga. Nutrition lah hakikatnya nak pada nutrition. Daripada nutrition tu antaranya adalah tenaga kan. So hakikat makan. Bila kita tidur, hakikatnya apa sebenarnya tidur? Hakikatnya Rehat. that's right. Hakikatnya untuk memulihkan, proses pemulihan, rejuvenation kan. Okey, so hakikat solat apa dia? Mengingati Allah. Okey, itu antaranya. Tapi lain daripada tu apa lagi? Sama-sama masuk dalam chat. Sama-sama chat. I'm sure that kita dah ada satu gambaran. Bila dia kata hakikat solat itu apa dia, kita masukkan dulu, nanti kita sama-sama perbetul. Kita sama-sama align balik. Sumi ni siapa ni, ada nama Sumi ni? Mak saya. Oh, okey. Oh, Mak, alright. Mahyani? Kakak. Kakak siapa? Kakak saya. Oh, habis anak beranak dia bawa masuk dia ni. Tak apa. Alright then. Okey, hakikat sembahyang, hakikat solat, kita masuk dalam chat. Tolong ya, hubungan dengan Allah, menghambakan diri, very good. Sebagai hamba, submission kepada Tuhan penyendiri, dekat dengan Allah, menghadap Allah, akan rohani, berbicara, that's right. Very good, Alhamdulillah. Baik, kita refer kepada kitab Fiqh Solat. Saya ada Fiqh Solat yang membicarakan syarah. Ada syarah apa tu Muniyatul Musalli, ada Muniyatul Musalli sendiri. Jadi ada diceritakan mengenai hakikat solat itu 4 perkara. Right? Kita ingat kaki tangan kita ada 2 tangan, 2 kaki. So saya anchor macam tu lah. Saya anchor macam tu. So bila kita tengok proses solat itu, definisinya adalah bermula dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Betul tak? Jadi hakikat itu kita ambil stages dia lah. Masuknya dengan ilmu. Hakikatnya adalah masuk solat tadi dengan ilmu. Maknanya kita mengerjakan solat dengan ilmu. Memasuki solat itu dengan ilmu adalah kita mengerjakan solat dengan ilmu. Jadi maksudnya kalaulah kita solat dengan tidak ada ilmu, maknanya solat kita tidak mencapai tahap pada maksud yang sebenarnya. Itu kenapa dipanggil ikut-ikutan. Tak boleh. Jadi perkara pertama adalah mengerjakan solat tadi dengan ilmu. Lepas tu, lepas masuk, kena mendirikan solat dengan apa? Dengan kehambaan. Ya, dengan kehambaan, right? Menunaikan solat dengan mengagungkan Allah. Kehambaan adalah diri kita. Mengagungkan Allah, perbuatan kita kepada Allah. Right? Two ways. Kita masuk dengan keadaan menghambakan diri, maksudnya merendahkan diri. Ingat tak yang tadarruan semua tu? Kak Siti, boleh bacakan dia punya ta tu? Tabazzulan, taraghuban. Ingat tak? Taghashu'an. Kak Siti selalu sebut dah dulu tu. Ke dah lupa dah? Lupa dah, Coach. Berdiri, kita mula masuk dengan keadaan apa? Kita mulakan dengan tak datang langsung, ingat taqasyu'an je. Bila Tazaluhan. takhashu'an? Tazalulan ya. Tabazulan. Berdiri, kemudian bila baca Fatihah, kemudian bila kita rokok, kemudian bila kita sujud, berduduk antara 2 sujud, bila tahiyat. Apa ta tu dah? Tabazulan. Mula-mula, yang mula-mula apa? Banyak kali duduk syok. Tazalulan. Tazalulan. Datang dengan? Merendahkan diri. Lepas tu, the next one is? Lepas tu menyerahkan diri, tasliman. Taslim. And then? Lepas tu kita menghinakan diri, tabazulan. Seterusnya? Lepas tu kita khuduk, maksudnya bau tu yang Coach cakap tu, tafaddu'an. Khudu'. Khuduk, tafaddu'an. Khuddu'an.
Lepas tu kita sujud, Dan khusyuk, that's khushu'an. right. Jadi kalaulah suatu sujud pun tidak ada khusyuk, macam mana yang dikatakan solat kan? So setiap kali sujud tu make sure that bila nak sujud ni, this is the moment I mesti fokus penghambaan keseluruhannya lah. Daripada mula masuk, daripada intipatinya lah. The whole idea, intipatinya suatu sujud itu adalah takhusyuan, khusyuk. Ya betul-betul. Janganlah waktu sujud tu lah duk fikir nak masak apa hari ni. Yang duk fikir menu apa lagi. Tadi terlebih garam ke apa. Tak payah, jangan fikir benda tu. Jadi waktu khusyuk, waktu sujud itulah momen khusyuknya. Right? Momen khusyuknya. Dan itu adalah rukun yang panjang. Rukun yang panjang. Maksudnya biar betul-betul lah menjiwai suatu khusyuk tadilah. Sebab tu sembahyang sunat, dia dianjurkan sembahyangnya di rumah. Supaya suatu sunat tadi boleh berlama-lamaan kan, boleh berlama-lamaan. Jadi khusyuk itu di ultimate lah bila kita solat. Sebelum kita duduk antara dua sujud untuk nak mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Right, balik kepada cerita hakikat tadi. Ingat position yang 4 tu mula-mula masuk dengan ada ilmu, mengerjakannya dengan ada ilmu. Lepas tu mendirikan dengan kehambaan dan mengagungkan Allah. Jadi the whole proses yang 7 tahap tadi itu adalah untuk menyatakan dua perkara lah, penghambaan dan pengagungan. Agung kita hamba kepada dia, penghambaan penyerahan kita sebagai hamba kepada yang maha agung. Manifestasi kehambaan dan mengagungkan kepada yang maha pencipta, Khalik, sang Khalik. Kemudian kita keluar daripada solat dengan takut. Itu dia, keluar daripada solat dengan takut. Bila takut itulah yang menyebabkan kita bila keluar selesai daripada solat sentiasa ingat apa yang Allah Ta'ala suruh dengan apa yang Allah Ta'ala larang. Dua hal agama, Imam Ghazali sebut dalam Bidayatul Hidayah, bila bicara mengenai agama dua, iaitu apa dia? Buat apa yang disuruh, yang kedua tinggal apa yang dilarang. Di antara buat yang disuruh dengan tinggal yang dilarang, agak-agaknya yang mana yang lebih mudah, yang mana yang lebih susah? April? Antara buat yang disuruh dengan meninggalkan yang dilarang, yang mana yang lebih susah? Macam dua-dua susah je coach. Kan, kita nak buat apa yang disuruh pun rasa berat, kita nak tinggal Right. apa larang pun berat. Yang dilarang itulah yang kita nak buat, yang disuruh tu kita tak buat. Ni tulis ni sama dengan izatnya ke, meninggal yang dilarang itulah yang lebih berat. Nak buat, tak pernah buat solat sunat. Nak buat senang je, boleh buat. Kuat ke azam. Tapi nak meninggalkan yang dilarang itu memang berjuang sungguh. Memang berjuang sungguh. Tak akan tinggal benda kalau tidak ada keyakinan, kalau tidak ada sebuah ketakutan. Kita akan takkan tinggal apabila ada ketakutan. Right not? Ini dipanggil motivation punya part yang NLP guna. Moving away dan moving towards. Moving away dan moving towards. Saya dah pernah ceritakan pasal moving away, moving towards kan. Jadi banyak dalam NLP itu sebenarnya dah ada di dalam solat. Contohnya state management, motivation. Banyak combinationnya. Right, so back to pada cerita hakikat solat tadi, 4, apa dia? Nombor 1? Aina? Masuknya dengan ilmu. Jadi inilah tujuan kita hari ini, semalam dan sebelumnya, adalah meningkatkan ilmu. Jadi ilmu solat ni banyak. Tak boleh ni. So as we move in our life, kita kena keep on revision kan, ada je penambahan, ada lagi, right?
Macam cerita pagi tadi mengenai muqaranah, mengenai apa tu qasad ta'rud ta'yin kan, qasad ta'rud ta'yin. Kak Siti pernah dengar tak sebelum ni? Pernah dengar coach. Pernah dengar tapi apa macam Tak berapa jelas. tak berapa jelas, macam agak-agak rasa macam faham. Tapi bila Ah, coach terangkan tadi tu pasal muqaranah kamaliyah, muqaranah urufiyah kan. So dapatlah gambaran sikit lah. Untuk tak boleh macam cerita ni. lagi kepada anak-anak? Hah? Tak boleh cerita Apa lagi tu? dekat anak-anak? Still not able to share with your children? Kalau yang untuk qasad, ta'rud dengan ta'yin tu dah boleh lah coach. Lepas tu yang muqaranah pun dah dapat sikit lah, dah faham sikit. Macam muqaranah tu kebersamaan. Kalau muqaranah kamaliyah tu jalan sekali kan, serentak kan masa kita Allah Akbar tu. So masa urfiyah tu macam dalam dia tak serentak lah, maknanya tak sempurna, tak cantik lah masanya kan. Betul lah Macam tu. tu. Betul lah tu. Dia cerita sikit-sikit lah coach. Betul lah tu. Muqaranah adalah general terms. Cuma muqaranah ni ada 4. Saya bawa 2 je dulu supaya jangan pening. Yang simple je, muqaranah kamaliyah, muqaranah urufiyah. Very simple buat these two supaya senang boleh cerita. Nanti bila dah agak selesa sikit, saya tambah lagi 2. Bagi semua 4 nanti ada confuse ke apa ke lah, tak mau. Kita bagi yang ni. Sebab yang 2 ni, it is very much easier to understand. Kita nak cerita ke orang pun boleh. Senang-senang je. Okay. So Eja ada bagi tadi Eja? Tak masuk lewat sangat, pukul 8 baru perasan. Okay. Apa Zila ada tadi? Zila. Pasal muqaranah. Zila ada? Ada coach. Ada. Zila orang yang dah kuliah kelas agama semua dah, dia jelas sangat dah, tak ada masalah. Alright. Baik, sambung balik pada cerita tadi. Bila kita ada ilmu, ini ilmunya bermula daripada sebelum masuk solat, iaitu ilmu wuduk. Kesempurnaan solat itu bermula daripada wuduk. Jadi untuk wuduk kena tahu bab air, jenis-jenis air. Jadi untuk wuduk, air apa yang kita boleh ambil? Untuk buat wuduk, untuk angkat wuduk, air apa? Air mutlak. TO boleh? TO yang satu baldi ada. TO tak ada gula punya. Macam mana? Boleh tak? Tak boleh. Akan bersih tu kita minum je. Minum tau, boleh minum tau. Dah berubah warna. That's right. Itu bukan air mutlak, air teh. Dia bersih untuk diminum. Tapi untuk dia buat wuduk tak boleh. Sebab tu dia tak panggil air mutlak, air teh. Walaupun tak ada gula. Berubah warnanya. Faham situ dah. Okey lah. Maknanya minimum about air tu dah tahu dah. Right? Tebing pula dah. Tebing kalau sungai. Sungai, airnya cai tebing, sejuk pagi-pagi, berkeladak tu, itu lain. Tu boleh buat ambil wuduk. Boleh ambil wuduk je tu. Tak ada masalah. Right. So bermula dengan wuduk. Daripada wuduk, kemudian masuk ke dalam solat, kemudian sepanjang solat tadi, dan akhirnya. So the entire tu adalah merujuk kepada solat semuanya. Dan untuk kesempurnaan solat, pakejnya adalah bermula dengan sebelumnya lagi, iaitu bila dengarnya azan. Jadi pakej buat solat ni, unfortunately lah untuk kita orang Islam baka ni, ramai yang ambil kaedah yang gitu-gitu je. Sebab apa? Sebab dah menjadi adat, menjadi kebiasaan. Dan ternyata lah bila kita bicara mengenai muqaranah, berapa ramai je yang tahu pasal muqaranah kan, sedangkan itu ada wajib difahami untuk mengesahkan niat kita kan.
Pagi tadi dalam MBC, Alhamdulillah, semuanya dengan jujur mengatakan tak tahu, tak tahu, tak tahu. Jadi kalau tak tahu, bicaranya sebelum ini, solatnya macam mana? Kan? Solatnya macam mana? Apatah lagi kalau disunat dibacanya, masukkan niatnya sebelum angkat takbir. Sebelum angkat takbir dipasang niat di situ. Suatu angkat takbir tak ada niat disertakan suatu mengucapkan Allahu Akbar, tak ada dimasukkan ke dalam qalbunya perbuatan solat. Jadi tak sah solat. Tak sah. Sebab kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 3 jalan serentak. 3 jalan serentak. Iaitu rukun qauli. Qauli sebutnya Allahu Akbar. Rukun qalbi. Rukun fi'li, perbuatan. Perbuatan mengangkat tangan tu. Mengangkat tangan. Takbiratul ihram. Kita ada takbir ratul ihram. Kita ada takbir antara rukun. Kita ada takbir raya. Macam takbir ada kan? Jadi takbiratul ihram, apa beza daripada takbir raya? Apa beza? Zafi, apa ni? Alia. Takbir raya. Apa beza daripada takbiratul ihram? Lain nada dia, Coach. Bukan cerita nada, nada betul lah. Sebutan je. Sebutan. Lagi apa lagi? Bila sebutan lain makna dia, Coach. Okey, apa beza makna dia? Allahu Akbar tu sama. Ah, Cuma dekat tengah tu lain. Macam kalau azan biasa, hayat al-falah, hayat solah semua. Kalau masa takbir raya, Kenapa dipanggil takbiratul ihram? tak tahu. Ada takbir intiqalat. Tak tahu, Coach. Kata kuncinya ihram. Orang nak buat umrah, nak buat haji, pakai ihram. Bila dia pakai ihram, apa berlaku pada dia? Perkara yang halal dibuat, dia tak boleh buat, Coach. Dia sudah ada satu sempadan yang mengharamkan perkara-perkara yang boleh dibuat sebelumnya. Itu maksud takbiratul ihram. Itu juga maksud bila kita dalam ihram. Pergi haji, pergi umrah. Kenapa dipanggil pakai ihram? Kenapa dipanggil mandi sunat ihram? Dan kenapa takbiratul ihram? Takbiratul ihram hanya ada untuk solat sahaja. Takbir intiqalah, takbir raya, kan? Tu semua berjenis-jenis takbir, kena faham tu. Sebab bila kita takbiratul ihram, inilah satu takbir yang menunjukkan menjadi sempadan di antara perbuatan yang haram dan perbuatan yang dibenarkan. Jadi bila angkat je takbir Allahu Akbar, diharap waktu itu bermulanya perkara-perkara yang diharamkan. Tak boleh makan, tak boleh bercakap, tak boleh minum, tak boleh ketawa, tak boleh semua dah. Kena faham tu bila kat takbiratul ihram. The meaning of takbiratul ihram itself. Kan? So boleh cek dengan anak ni apa maksud takbiratul ihram, tengok apa dia cakap. Sebab kita dah biasa dengan takbir, angkat takbir kita kata. Tapi the meaning behind it mungkin perlu pada review lah, perlu revision. Baik. Dulu kita pernah bercakap mengenai hakikat solat yang menyebut mengenai ada 4 kan, iaitu ihram, ada munajat kan, ada semua tu. That's another aspect talking about the tasawuf of it. Jadi hakikat yang sebut sinilah hakikat dari segi syariatnya. Hakikat syariatnya yang saya sebut dulu tu adalah hakikat solat hakikat. Solat hakikat. Right. Kita sambung. Pukul 10 dah. Linda, kita ada sampai pukul apa malam ni? Berhenti 10 suku ke? InsyaAllah we're going to stop to 10:30. So ada 30 minutes, Coach. 10.20 kita standby tengok Okay. Nanti I will love you. Kita bicara setakat ni lah, bicara mengenai tajuk kesempurnaan. Alright? Kesempurnaan.
So selain pada 4 tadi, malam ni kita dapat 2 perkara, insyaAllah that will be the starting point lah, get a big picture dulu sebelum kita perlu detail. I prefer that approach, dapat gambaran besar, kemudian kita pergi yang kecil-kecil. Sama dengan our approach dalam bab kalimah tauhid pun, dapat gambaran besar, baru kita pergi kecil. Kita ambil helikopter view dulu, duduk kat atas, kemudian barulah helikopter turun, pergi tengok rumput-rumput apa yang ada. Kebiasaan duk mengaji yang approach biasa adalah dia pergi tengok rumput semua dulu. Tengok rumput, tengok apa semua ni, lama pening dalam tu, sudahnya tinggal. So I will go the other way round. Pergi tengok helicopter view dulu. So hakikatnya sebut 3-4 tadi. Yang pertama adalah masuk, kemudian ada 2 di dalam dan keluarnya. Alright. Dan dikendaki dengan solat itu 4 perkara. 1, bertakbir dengan ihsan. Bertakbir dengan ihsan. Jadi anta'budallah ka'annaka tarah lah ini. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, kan? Ayat khusus untuk bab ihsan. Maksudnya apa? Engkau beribadat kerana kepada Allah seolah engkau melihatnya. Mana kita aware the existence of Allah yang mempunyai sifat ilmu, yang mempunyai sifat melihat, yang mempunyai sifat mengetahui, yang mempunyai sifat mendengar. Right? Kita bawakan yang rukun pula, yang sifat makni. Sifat makni Allah Ta'ala yang maha hidup. Bila dia maha hidup, dia maha mengetahui. Ilmun. Allah Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Kan? Jadi semua tadi rukun pula sifat makni. Sebab itulah penting adanya ilmu usuluddin dulu. Bila ada ilmu usuluddin, barulah kita buat solat tadi, kita boleh link di antara ilmu fiqh dengan ilmu usuluddin, boleh digabungkan. Bila gabungkan macam tu barulah ngam, barulah cantik. Kalau tidak, solat yang tidak ada paksi kepada usuluddin, tak datang rohnya. Jadi untuk ini kombinasi berdua tu kena ada dulu. Dan bila di-combine pula dengan tasawuf, maka makin cantiklah proses solat tadi. Sebab proses solat yang dikatakan tadi adalah penghambaan. Bab penghambaan duduk kat mana? Duduk dalam ilmu tasawuf. Kan? Tasawuf. So, bertakbir dengan ihsan, iaitu ihsan kita tahu dah rukun ihsannya. Kemudian yang kedua, bila kita membaca dengan berfikir. Baca Fatihah kan rukun qauli. Rukun qauli adalah rukun. Maka baca Fatihah tadi dengan berfikir. Maksud fikir apa? Faham ayatnya. Dan kita ada ilmu di sebalik ilmu bacaan Fatihah tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, rukuk dan sujud dengan sempurna dan merendahkan diri. Why we do that position? Instead of standing, we move into the position of bow, rukuk, dan prostrate, tunduk, sujud. 2 tadi tidak dibuat kepada aktiviti yang lain selain daripada nak menyatakan kepada sebuah kehormatan, satu kehambaan, penghinaan diri untuk menyatakan keagungan kepada yang disembah. Right? Perbuatan tadi. Maksudnya, kalau kita tak ada ilmu, solat kerana ikut-ikut saja, dia akan ada rasa penghambaan. Waktu rokok tadi, okey orang semua rokok, tunduk, aku pun rokok juga macam budak-budak kan. Lepas tu, kenapa buat? Sujud, okey dah sujud. Kan, budak-budak 7-8 tahun, ikut dia, orang suruh buat, dia pun buat, ikut. So, bila dah dewasa, kita dah makin berumur ni, kita tahu dengan sepenuh saat kita rokok, tunduk, khuduk. Kemudian bila kita sujud adalah dengan khusyuk, fokus betul-betul penghambaan diri, right? Kemudian memberi salam dengan takut. Takut pasal apa? Takut solat tadi tak diterima. Takut solat kita tak diterima. Itu yang paling dibimbangi. Jadi bila ada ilmu, buat solat tadi lain daripada tak ada ilmu. Sekarang kita ambil yang big picture-nya dulu. All big picture tadi. Boleh? Right? Now, move to kepada kesempurnaan.
Dia ada bab kesempurnaan, dia ada cantik, dia ada 3, 3, 3, 3, 3. 3, 3, 3. So kita buat sikit dulu malam ni, sementara ada waktu dia. Mula-mula adalah kesempurnaan ilmu dalam 3 perkara. Ada nota semua kan? Kesempurnaan ilmu dalam 3 perkara. Yang pertama, mengetahui kaifiat ataupun kaedah ataupun cara mengerjakan solat. Jadi mengetahui kaedah cara itu, of course, it refers to having the right knowledge. Ada yang mengajar, ada sesi kita bersama macam inilah. Ni sesi kita ni dia panggil untuk nak meningkatkan ilmu solat kita. Yang kedua, mengetahui ataupun ada satu awareness bahawa diri kita ini sedang berdiri di hadapan Allah. Sifat-sifat Allah tadi yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha mengetahui dengan rasa gerun dan tetap dalam keadaan sakinah, tenang. Hamba yang datang menghadap. Pernah saya share dalam WhatsApp group kan, bagaimana proses apabila rakyat bertemu dengan agung, bagaimana prosesnya dengan penuh disiplin, dengan penuh tata tertib, dengan penuh beradab, betul? So itu sebab kita nampak secara fizikal. Now, kalau kita ada ilmu usuluddin dan ada ilmu fiqh, maka solat tadi different approach. Dan saya pernah solat di belakang beberapa guru-guru alim-alim ini, ternyata mereka ini sangat beza daripada kita solat. Dan kita duduk di belakangnya pun, duduk dekatnya pun boleh rasa dia punya tenang dia tu. Dia punya tenang dia tu. Jadi kekuatan aura dia tu kita dapat rasakan. Baik, yang ketiga, mengetahui bahawa Allah yang punya sifat mengetahui dengan segala yang terlintas dalam hati. Maka dengan itu kosongkanlah daripada segala pekerjaan dunia. Ini yang dikatakan kesempurnaan dalam bab ilmu solat. Ada ilmu, nombor satu cara dia. Yang kedua sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga tadi, Allah tahu apa yang pada peringkat hati kita. Peringkat hati kita. So, sebelum ni pernah tak belajar ataupun tahu mengenai tiga kesempurnaan ni? Kalau belum, insya-Allah malam ni penambahan ilmu rezeki kita. Kalau yang dah pernah, sebagai ulang kaji balik, right? Baik, itu dari segi big picture ilmu dulu, kesempurnaan ilmu solat dalam 3 perkara. Yang seterusnya adalah kesempurnaan wuduk seseorang dengan 3 perkara. Kesempurnaan wuduk. Jadi bila bicara mengenai wuduk, kalau kita tengok balik, daripada setiap perbuatan tadi ada doanya. Sewaktu kita basuh tangan, sewaktu kita berkumur, sewaktu kita basuh muka, sewaktu kita basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, semua ada doa-doa dia. Nanti kita go in detail kat sana. Jadi malam ini bicara mengenai kesempurnaan wuduk dengan 3 perkara. Yang pertama, suci hati. Bila wuduk yang fizikal kan, dalam ESQ dia bawa cerita ni, suci hati daripada hasad, dengki, permusuhan, benci. Jadi perbuatan wuduk yang kita bersihkan dengan air, alright, itu dari segi aspek fizikalnya. Tapi yang batinnya adalah suatu proses tadi, kita datangkan satu awareness, satu kesadaran bahawasanya membersihkan diri daripada sifat jahat, sifat khianat, hasad dengki, nak bergaduh, nak marah, apa semua tu dibersihkan sewaktu kita mengambil wuduk tadi. Right? Kemudian yang kedua, suci badan daripada dosa. And then of course yang ketiga, sempurna basuhan anggota wuduk lah. Sebab anggota wuduk ini, kalaulah baru Ustaz Aziz Yahya cerita pada kami, kalau boleh janganlah lap lepas ambil wuduk. Janganlah lap. Jadi kita kadang-kadang dah siapkan towel khas untuk nak lap
Lap mandi okeylah, tapi lap wuduk ni. Tu cara yang setengah diamalkan adalah setelah dia mandi, dia lap dulu dengan towel, kemudian ambil wuduk dengan apa? Tak lap dia lah, lepas ambil wuduk. Jadi air tu dia kering sendiri. Dan badan memang kalau badan boleh bercakap lah, Ustaz Haji cakap, dia memang hungry for that air wuduk berada di atas tempat dia. Even pakaian pun menanti-nanti terkena air wuduk. Jadi kalau basah sikit-sikit tu sebenarnya digalakkan. Sebab tu tengok pok-pok tu apa ni, guru-guru dia boleh ambil wuduk, kita tengok oi basah dengan baju dia semua kan, basah sana basah sini, kainnya pun basah. Rupa-rupanya dia ada ilmu ni, dapat ilmu ni. Kain tadi menunggu. Jadi bila kain tadi ada basahan, bekas basah daripada wuduk, dia bawa masuk dalam solat. Jadi dia punya, dia panggil apa, aura tu. Aura di kain tu pun lain. Right? Dan sejadah yang tempat kita ni pun, ataupun laluan yang kena air wuduk pun menunggu-nunggu air wuduk datang. Sebab air wuduk ini di akhirat nanti adalah bagaimana Rasulullah akan cam umatnya. Jadi kalau ambil wuduk, jangan tempat yang minim lah, kau boleh lebih sikit lah. Kalau muka tu pun kasih semua kalau mukanya. Okey, kalau basuh kepala, ya semuanya angkat terus. Dan kalau kaki pun sama, jangan sampai buku lali je, tapi lebihkan sikit. Kalau yang tangan pun sama, jangan sampai siku ni je, tapi lebih sampai ke tempat ini. Angkat lebih satu tangan ke, kan? Itu cara dia. Dan biarkanlah kat situ sekejap je. Cuaca Malaysia ni dia akan kering je, kecuali ambil air solat, air wuduk dekat tempat musim sejuk, musim sejuk kat overseas tu memang cabaran betul lah. Memang cabaran betul kan. Tapi orang dah guna air panas lah, air panas. Saya solat ambil semayang di apa, di airport Allah bebas apa tu, airport negara Arab ni, biasa Dubai. Dubai, masuk bilik air dia nak ambil wuduk apa semuanya, masya-Allah panas betul. Sebab cuaca panas kan kat luar, tangki tu panas. Jadi kita nak ambil wuduk pun kena ni dulu. Dahsyat panasnya air di tempat mereka tangki tu. Anyway, sambung. Ada masa sikit lagi. Tadi kesempurnaan ilmu, kemudian kesempurnaan wuduk, seterusnya kesempurnaan apa? Pakaian. Of course, bila bicara mengenai pakaian, ada satu Ustaz Adiat katanya, dalam ceramah dia kata kalau boleh semua pakaian yang kita ada, kita bawa solat. Seluar jeans pun buat solat sekali. At least April, baju April ada 3 almari tu. Semua baju tadi tu pernah digunakan untuk solat. Pernah digunakan untuk solat. Kemudian kain untuk buat solat ni, dia panggil apa, kain telekung Kain telekung saya tahu dia panggil kain kano. Orang Kelantan kata kain kano. Kain kano tu refer tu kain putih itulah yang telekung sama kain dia tu kan. Kain untuk buat solat tu beli yang mahal lah, beli yang high quality, yang mahal punya lah. Jangan beli yang murah dengan panas macam-macam lah. High quality punya, few hundreds pun go ahead. Right, go ahead. The best one lah, the best one. Ada kan, sebab saya pernah tengok kain semayang yang macam-macam harga. Ingat dulu, jadi beli yang good quality, kita pakai pun selesa, right? Selesa. Paling mahal berapa kain telekung solat ni, buat solat ni? Few hundreds? 500 pun ada. 100. Yeah, that's right. Sebab kain tu color yang bagus, 1 meter few hundred now, dalam 100 lebih kan. Kain tu sendiri. The kain itself, it's per meter, it's
different price already. So untuk nak buat total kain tu 4 meter, 5 meter kot kan? Berapa meter? 3 meter, 4 meter, tak pernah buat. Beli yang dah siap semua ya. Orang moden. Tak apalah, ke mana-mana pun janji we allocate the budget proper untuk kain solat kita, kain untuk kita buat solat. Alright. Kesempurnaan pakaian 3 perkara. Obviously apa? Harta yang halal. Jadi kaedah yang terbaik yang saya pernah hadir diajar oleh guru adalah kain yang dihadiahkan oleh somebody. Itu yang kita gunakan untuk buat solat. Jadi tak banyak kira bicara compare tu kain kita beli sendiri. Jadi puak-puak ni dia bila dapat ilmu tu apa dia? I bagi kat you, you bagi kat A bagi kat B, dia sekeliling bagi. Jadi masing-masing guna kain yang dihadiahkan oleh kawan. Masing-masing guna yang dihadiahkan oleh kawan. Jadi contoh kalau saya dapat hadiah kain plekat, saya guna yang tu untuk buat solat. Kalau yang saya beli kain plekat, saya guna pakai sendiri. Tapi yang diberi hadiah, yang itu kita guna untuk buat solat. Sebab apa? Nak selesai dari segi kesempurnaan tadi. Bila dia bagi, jadi kita dah lepas in terms of pertanyaan duit dari mana. Tahu tak? Contoh Kak Siti bagi kain semayang kepada Coach Aini, katakan. Jadi untuk Coach Aini, dia dapat yang kain cantik, yang tidak ada kira bicara mengenai mana datang duit tu, tak dipersoal dah. Jadi kalau guru kita ni buat macam tu lah. Beli ni bagi sini ni sekeliling semua. Jadi masing-masing tak ada pakai yang beli sendiri. Masing-masing guna untuk buat amal tu yang dihadiahkan oleh kawan-kawan, oleh kawan bagi. Jadi ini yang diamalkan oleh budak-budak pondok tau. Budak-budak pondok, biasanya orang pondok ni bila ada kematian, orang bagi kain plekat. Dia orang pergi solat, orang bagi kain plekat. So kain plekat yang diberi tadi itulah dia guna untuk buat solat dia. Ataupun kalau mereka juga sama, kata nak pakai kain baru, dia beli, dia hadiah kawan. Jadi kawan faham. Kawan pun beli pula kain lain, bagi untuk dia. Jadi mereka sama-sama seperguruan, faham aktiviti tersebut menjadi amalan mereka lah. Katalah berlima, diorang geng berlima. Tengok kawan ni beli kain. Kawan ni pun faham. Dia nak tukar kain tu. So instead of dia beli kain baru untuk dia guna, dia bagi kat kawan dia. Jadi kawan yang faham ni pergi beli kain pula, bagi hadiah dekat dia. Jadi semua mereka berlima geng dia tu pakai kain yang dihadiahkan oleh sahabat. Right? So untuk kita yang baju dah banyak dalam almari ni, untuk nak selamat proses pengiraan di mahsyar nanti, gunalah untuk buat solat. Sekurang-kurangnya dah sekali guna untuk buat solat pun, at least ada satu ni lah. Sebab saya dah kenal lama ni, boleh cam dah pakaian dia. Tak kali jumpa warna baju lain semuanya. Right. Tak apa, tak ada masalah. Tahu je coach ada 3 almari. Yalah, kita pun ada isteri juga. Anak perempuan saya pun ada tudung dia, ya Allah. Tiba-tiba dia kumpul semua tudung macam kedai jadi. Macam kedai semua. Yang kedua, of course, tadi daripada harta yang halal. Yang kedua, suci daripada najis. Itu straightforward lah kesempurnaannya. Dan of course satu lagi, muafakat dengan sunnah Nabi SAW. Maksudnya apa? Dari segi pemilihan warna dan fashionnya seperti yang ini. Memanglah asalnya adalah dia kata tutup aurat atau aurat. Tapi sekarang ni ada trend baru ni, pakai yang warna-warni ni. Dulu semua pakai putih ya. Tiba-tiba sekarang ni menjadi trend baru, warna purple, warna pink, biru. Jadi wow, apa dah berlaku ni? So this is where again, bila disebut kalau kita ada ilmu, kita solat itu adalah nak kepada kebersihan, cantik kan. Jadi orang Afrika, mereka pakai warna ni sebab dari segi
penjagaan kain apa semua tempat di laut beza daripada kita. Tu yang mereka pakai warna yang itu sebab dia ada masalah air satu lagi dan kemiskinan. Dia tak boleh basuh macam kita yang senang-senang boleh basuh. So another caranya adalah mencari warna yang agak gelap, suram. Jadi itu mereka. Tapi kita dah ambil kat situ modified dengan warna kepada fashion. Warna pinkish, bluish, purplish, greenish kan. Sehingga kan bila masuk kat tempat solat sekarang kita dah nampak ada color dah jadinya. Sedangkan dulu semua warna putih kan. Jadi ini kena ada yang bersuara lah. Kena ada bersuara. Sebab apa? Kalau dari segi kesempurnaan pakaian ni, kalau putih semua kan menunjukkan suci murni kan. Dan kalau di masjid, sebenarnya di masjid, kalau di tempat di pondok kita perhatikan, pakaian mereka adalah pakaian yang putih semuanya. Baju Melayu ataupun serban semua ni, dia putih ya semuanya. Sebab putih itu melambangkan kesucian, kebersihan yang membezakan kita daripada agama lain. Kalau Hindu, dia tak pakai putih. Hindu pakai yang warna terang. Kalau yang Sami Buddha, pakai oranye kan. Kalau yang nilai pakai hitam. Jadi Islam je yang pakaiannya rasminya adalah putih. Putih. Jadi sama juga dengan pakaian tudung untuk solat perempuan ini. Sebaiknya kekal dengan putih lah. Ini duk main warna-warna semua ni. Biasalah kan. So kekal dengan putih lah. That'll be very nice. Okay. Kesempurnaan pakaian. So Linda, dah pukul saya selalu beli warna lain sebab kebanyakan putih jarang. Oh macam tu ke? Beli kain sendiri, kain putih ada banyak jenis Fisha. Kain putih yang kalau yang pure cotton, pergi beli yang katalah sebab Fisha badan agak besar sikit kan, you beli yang size-nya bagus lah. Buku apa 60 punya tu. Yang 60 punya. Bidang 60. Bidang 60, right? And then yang high quality mungkin 1 meter dalam 100 lebih, 45 meter kot perlu kan. That make good one. That will make you a good one. Good kain. Kemudian setahun lepas beberapa lama tukar yang baik. Jadi yang jarang ni sebab kain yang mereka buat untuk bisnes. Bila bisnes, that's right, April. Bila buat bisnes dia nak margin. Untuk nak margin, dia beli kain putih yang low quality. Jadi dia ambil margin, dia attract pada bahagian design dia. Sebab material dia tu material yang tidak ni kan. So for us, kita kena clear untuk apa. Bila kita clear untuk apa, we allocate some budget kat situ, cari kain yang very nice to wear. Cotton lah, full cotton. Jangan yang campur polyester, dia tak berangin, tak ada ni badannya nanti. Right? So itu kisah dia Fisha. Lekung hitam. Hitam ni Christianity daripada Christianity. Right? So Linda, kita stop kat sini dulu untuk malam ni, kesempurnaan, ada banyak lagi. Kita stop dekat pakaian dulu. Boleh Linda? InsyaAllah Coach, kita start dengan apa? Kesempurnaan ni ada 3 yang Coach cakap tadi. Kan? Tiga. Jadi malam ni kita ilmu, ilmu, pakaian. pakaian. Nanti kita masuk pada yang seterusnya, ada banyak lagi. Yang tadi tu 4 hakikat solat tu yang Coach cakap tu, yang awal-awal 4 hakikat solat tu. Jadi sebab ada ramai tadi yang baru masuk join tu, jadi tertinggal. Boleh Coach ulang. Alright, pertama sekali memasuki solat dengan ilmu. Mengerjakan solat, memasuki ni adalah mengerjakan. Qala ahlul asyara haqiqatu solah arba'un asya'un asyuru'a ma'al ilmi. Tu syuru'u melaksanakan ma'al ilmi, dengan ilmu. Wal qiyamu ma'al haya, mendirikan solat dengan haya, dengan malu ataupun dengan kehambaan lah sebenarnya. Wal ada'u ma'at ta'zim. Ni ada'u mengagungkan, buat tadi dengan pengagungan, ta'zim pengagungan, ta'zim. Boleh?
Dan yang keempat, keluar daripada sembahyang dengan takut. Takut apa? Takut tidak diterima. Masuk, buat, masuk dengan, dikerjakan dengan ilmu, mendirikan solat dengan pengagungan, alright, dan tunai dengan kehambaan, tunai dengan buatkan dia tu dengan pengagungan, kehambaan dan pengagungan. Jadi 3 kat situ. Yang keempatnya adalah keluar dengan takut tidak diterima solatnya. Jadi kalau kita tak ada ilmu apa yang berlaku, kita kira dah selesai solat, happy, seronok, lega. Pasal apa? Dah selesai tanggungjawab. Kan? Biasalah kita kan, oh dah selesai dah. Tak apalah. Sebab apa? Sebab mak suruh. Dulu-dululah kan. Sebab apa? Oh sebab kita dah selesai kena solat lah apa. Tapi no, orang yang ada ilmu, bila selesai solat, dia ada kebimbangan, kekhawatiran. Solat tadi diterima ke tak ya? Sebab kita yang tahu sejauh mana solat, kualiti solat kita. Jadi solat tadi adalah manifestasi ataupun kaedah kita nak menyatakan kehambaan seorang hamba kepada Khalik. Jadi dalam proses tadi banyak gangguan dia. Bila banyak gangguan tadi, maka orang yang ada ilmu saat selesai solat, dia keluar dengan keadaan yang rasa keluh kesah, bimbang. Kita submit paper exam lah contohnya. Kita bimbang, pas ke tak? Macam mana ni? Salah ni. Betul kan? Kita menyertai pertandingan apa-apa, kita submit. Bila kita submit, ada bimbang tadi tu. Kan? Ada bimbang semua tu. Itu dalam bab kerja biasa. Itu kita bicara dari segi syariat lah. Tapi kalau orang arif billah, seperti Brother Haris yang saya selalu cerita, selesai solat tadi dia pun masih duduk, pertalian dia punya glue kepada sifat solat tadi jauh lah. Tu dah cerita bab lain lah pula tu. Okey Linda, dapat? Coach nak tanya boleh? Yes. Kalau dalam beristinja kan, kita basuh apa ni, selepas kita kencing kita basuh dengan air, katalah air dalam baldi. Boleh ke ataupun kita memang kena daripada air yang pipe? Dalam baldi boleh dengan syarat, walaupun air mustamal. Dengan syarat macam ni tau. Satu, baldi tadi kita pastihi airnya air yang baik, air yang boleh air yang menyucikan. Kalau kita tak pasti, lebih baik kita guna air pipe. Kalau kita tak pasti, contoh toilet masjid. Kalau toilet kat rumah lain, toilet kat rumah kita tahu air dalam baldi semua kan. Tapi kalau dekat masjid, kita bimbang baldi tadi ada percikan najis. Ataupun bekas orang sebelumnya yang tak ada ilmu, dia dengan keadaan yang tidak bertanggungjawab, ada hal ini memang pesan, guru pesan. Dia kata kalau baldi kat masjid, seboleh-bolehnya jangan guna air baldi yang ada dalam baldi dekat toilet masjid tu. Kecuali tak ada air lah. Untuk kesempurnaannya, guna yang keluar daripada pipe. Ataupun kalau nak bagus lagi, kalau dah baldi dah penuh, kita buka sikit pipe-nya supaya airnya mengalir. Jadi waktu air mengalir tadi, kita cedok dia, kan? Cedok dia untuk nak basuh. Bab lain-lain masjid, lain ni ada yang pakai pipe, ada yang pakai penyedok kan. Alright. Application-nya di situ. So, siapa lagi tu? Dini. Ya, Dini? Tak ada yang mengangkat tangan. Tak ada coach. Tak ada. Okay. Jadi insyaAllah coach ada lagi 2 minit berbaki. 2 minit berbaki. Ada untuk malam ni, tadi bertakbir dengan ihsan, baca dengan fikir, rukuk dan sujud dengan sempurna dan merendahkan diri, dan beri salam dengan bimbang tertolaknya solat. Right?
Satu this lagi is yang coach tak sebutkan adalah rukun ihsan tadi. rukun ihsan. Ah, rukun ihsan. Bertakbir dengan ihsan. Maksudnya macam ni, bila kita solat, zaman kita budak-budak, remaja, mungkin bila kita takbir itu hanya perbuatan kosong lah. Tapi bila dah dewasa pun boleh jadi ada waktu dan ketika kerana sibuk sangat persekitaran and all, kefokusannya tak ada, jadi akhirnya akad takbir lagi pun juga kosong. Jadi dalam bab kesempurnaannya adalah faham sentiasa sadar dan aware bahawasanya saat kita masuk kepada solat, masuk itu adalah masuk menghadap. Jadi masuk menghadap, perkara pertama yang dilakukan adalah angkat takbir. So bila angkat takbir, kesempurnaannya adalah dengan adanya rukun ihsan. Apa itu rukun ihsan? Rukun ihsan adalah menyadari bahawasanya sifat Allah, sifat makni yang Allah Ta'ala cerita kepada kita dalam ilmu usuluddin, Allah itu hidup. Allah itu maha mengetahui. Allah itu maha mendengar. Allah itu maha melihat. Kan? Jadi bila dia hidup, mana he is there, wujudnya, nafsiahnya ada, he is in the kudratnya, kekuasaannya, semua yang 7 sifat mani tadi datang di situ. Itu kenapa dalam tasawuf sebelum solat dia kata matikan diri dahulu. Jadi bila matikan diri dahulu, saat masuk solat, yang hidup, yang ada, yang maha melihat, yang ini semua dia sahaja. Right? Dan itu adalah pada peringkat yang nak kesempurnaan solat kita. Bicara bab kesempurnaan solat. Kalau tak ada ilmu ni apa yang berlaku? Orang angkat takbir, kita pun angkat takbir lah. Apa yang terfikir kat dalam, tak tahu macam mana. Bagaimana sifat-sifat Allah, apa benda semua tu, tak adanya. Jadi, yang diceritakan adalah untuk kesempurnaan solat, atau the big picture about solat is that, saat kita bertakbir dengan ihsan. Simpelnya adalah bertakbir dengan ihsan. Kita tahu rukun ihsan itu adalah daripada ayat anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak, iaitu apabila engkau beribadat kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Itu kan dalam hadis Jibril, hadis 40, hadis Jibril. Sekiranya engkau tak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah sentiasa melihat kita. So the gist of it is that being aware of sifat-sifat Allah. Saat kita masuk solat tadi, angkat takbir dengan ihsan. Boleh follow? Boleh? Dan ini hanya kita saja yang tahu. Sebab tu saya sebut dalam MBC dulu, kalau kita bermain biasa, sama ada kita seorang player ataupun kita seorang coach orang lain, kan? Coach biasanya yang pernah jadi player, manager yang menguruskan, dan ada umpire, ada referee, orang lain pula. Jadi 4 function yang berbeza dalam game. Tapi dalam solat, keempat-empat tadi berada pada kita. Kitalah player, kitalah coach, kitalah umpire, kitalah juga managernya. Kan? Itu kenapa kena ada ilmu yang mantap. Sebab hanya kita saja yang boleh tahu kualiti kita, ilmu kita sebanyak mana. Sebab itu peranan sebagai coach lah. Nak mengurus perjalanan kita sebagai manager. Nak tahu salah betul, kita sebagai referee-nya. Kan? Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah coach. Alhamdulillah cukup dalam 10.30 ni until 10:32. InsyaAllah coach dah cover sedikit tentang nilai lah, pada saya nilai solat tu sebenarnya. Correct. Itu kesedaran yang besar tentang nilai, besarnya nilai solat, dan boleh dikaitkan mengapa solat itu antara ibadah yang diwahyukan langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Correct. Okay coach, itu sahaja. InsyaAllah terima kasih coach untuk
perkongsian ilmu pada malam ini dan terima kasih pada semua Alhamdulillah. sahabat